Backstreet Boys. Apa cerita dengan orang-orang tu yang buat live kat TikTok tu? Diorang bukan datang dari Gen Z, but they use Gen Z punya platforms. Yes. Tu aku nak, which brings me to the question. Diorang lagi prefer Gen Z punya era sebab aku rasa kalau macam struggle ni kita letak dekat dalam TikTok lah. Bagi aku tak tu. Sebab ada yang member aku, dia buat TikTok. Dia buat TikTok, perempuan lah. Tapi dia cakap struggle lah, susah lah. Dia macam berdebat tau, berdebat. Macam aku suka benda macam berdebat ni. Aku cakap struggle, apa yang kau struggle? Orang akan ambil masa untuk build orang view semua kan. Tapi rasa susah lah. Kau ingat sama dia marah-marah semua. Kau ni dia tak faham tau sebenarnya. Proses dia. It's a process. It's not a struggle, it's a process. Benda yang dikatakan struggle, yang dia anggap struggle tu sebenarnya bukan struggle, it's patience. Because patience is a virtue. Struggle is different. Struggle apa yang kau lalui, apa kau lalui. Betul. Macam kau, apa kau punya ni yang kau face dengan kau tak nak sambung belajar tapi kau nak cuba survive in the music industry. Bukan, basically tak nak sambung belajar tu bukan macam aku tak nak belajar, aku benci belajar dah, bukan. It's just that aku just rasa life aku akan jadi lagi bermakna belajar daripada experience. Aku suka belajar daripada experience. Macam ni kau dapat that wahyu, pemikiran macam tu. Is it because you see from other people ke? You're influenced by someone ke? Okay, basically aku anak tunggal sebenarnya. So aku suka mix around with people lah. So aku jenis yang berkawan. Mungkin ada setengah orang kat luar sana, aku tak nak aku dengan orang macam ni, aku nak aku dengan orang macam ni je. Tapi aku tak. Aku boleh kawan dengan orang tengah sekolah, dengan orang yang dah tua pun aku boleh je berborak. Aku okay. So aku suka belajar pasal life sebab macam aku cakap tadi, aku ambil risiko yang aku tak mahu belajar. Bagi aku sama belajar ni sebenarnya bukan risiko sangat pun. Dia just a basic in life. You study, you graduate, and then you kerja, and then you kahwin kan. But sama juga dengan yang tak sama belajar. You still you buat you punya kehidupan, you kerja, and then you kahwin, and just sama je at the end kan. But the process tu I lebih rela lalui dengan pengalaman lah. Sebab apa pengalaman yang Hakim? Macam Hakim selalu kalau nak cakap pasal pengalaman tentang orang, takut aib lah kan. Kalau macam Hakim sendiri, pengalaman Hakim dulu kan, time Hakim sekolah, Hakim selalu tengok TV. Hakim tengok cerita drama. Hakim pernah tengok perempuan jenis yang macam boleh tinggalkan lelaki kalau lelaki tu susah. First waktu Hakim kecil lah, waktu Hakim high school, Hakim ingat benda tu mana ada, orang jahat je lah macam tu kan. So basically bila Hakim dah macam grow up sikit kan, Hakim pun dah lalu hidup, lalu fasa bercinta, lalu fasa berkawan, hilang kawan ke apa betul semua. Hakim macam damn, sebenarnya inilah realiti dia. Ada lagi monster pada TV lah. Inilah realiti dia sebenarnya. Ada lagi monster daripada TV. Ada lagi Tapi macam tu lah life kan. It's how you take lah. Takkan you nak macam bergaduh dengan semua orang. At the end you kena sabar lah. Betul. Sebab Adam ada pin something out about kita belajar daripada apa kita struggle lah, kau cakap kan. So macam aku sendiri, daripada apa aku lalui tu, aku cuba apply. Aku cuba fikir macam ada situation di mana ada orang tu dekat YouTube ke, dekat TikTok nowadays lah, Gen Z kan. Dia sedih sebab dia tak dapat ni, tak dapat tu. Tapi aku tengok macam nak compare, aku rasa okey lagi kot. Aku rasa okey lagi kot. So tak payahlah sampai nak menjerit sebab break dengan boyfriend. Macam kadang-kadang benda yang diorang mengadu tu macam benda ni nothing matters pun pasal benda tu. Ada macam tu lah. But itulah apa yang aku nampak from 70s lah. Kita letak daripada 70s dia punya struggle, memang there's nothing. There's just conversations. 80s just conversations and dance. 90s dia baru nak adapt with technological things. Betul. Millennials sebab bagi aku semua cabaran masalah yang datang kat kita ni sebenarnya kita yang produce benda tu. Benda tu datang sebab kita, sebab diri kita.
Faham tak? Sebab tu manusia lain-lain orang lain-lain masalah. Sebab masalah tu datang dekat orang tu sebab dia lah orang tu. Masalah tu untuk orang tu. So how do I overcome? Aku cakap kat diri aku lah, macam stop salahkan orang and berhenti merungut lah. Sebab bila you merungut, you akan lupa you punya goals of what you nak buat tu lah. You merungut, you akan you selalu fikir pasal problems. Macam mana kau realise yang itu adalah problem kau? Like, Itu dah punca dia. ada orang bagi tahu ke? Oh tak. No. Usually aku pun ada je sesi luah perasaan dengan kawan ke, dengan mak ayah kadang, tapi not most of the time lah. Tapi kalau most of the time aku sorang-sorang lah dengan masalah aku. Sebab aku jenis tak suka susahkan orang. Aku tak nak masalah aku orang lain pula yang nak kena settle lah. So aku jenis yang macam tu lah. So aku jenis yang aku akan duduk, aku akan fikir lah sampai dapat. Aku jenis yang aku suka settlekan masalah tu bukan secepat nak laju hari ni kat settle, but as soon as possible. Apa yang ada dekat dalam masalah dekat dalam hidup aku tu, aku akan nak settlekan benda tu dengan cepat lah. Tapi bukan dalam cara yang paksa benda tu hari ni ke. Tak boleh lah. Bagus lah kau ada, at least kau realise benda tu. Ada setengah orang dia orang akan complain. Tapi all this realization yang aku dapat is from what mistake yang aku buat juga. Aku banyak buat salah before, and aku muhasabah diri aku, and alhamdulillah dengan doa mak bapak aku jugalah kot aku jumpa jalan-jalan tu. So sebab kau cakap ada certain people yang still neglect those things kan. Kalau kawan-kawan cerita kat diorang pun, diorang still macam ada je dia punya alasan. Ada je orang-orang yang aku kenal yang macam diorang dia kita lepak cerita-cerita, dia akan cerita pasal masalah dia, which is aku rasa fine dia, fair enough lah. Kita member kita we share we share the ranting among each other kan. Tapi aku tak faham bila ada certain orang, diorang tak nampak solution yang sebenarnya yang kau bagi kat aku ni adalah solution juga. Because dia merungut. So bila aku bagi tahu balik, kenapa kau tak buat A, B, C, D? Kau dah macam ni, kenapa kau tak ni? Oh tak, lepas sebab dia ni. Aku macam lepas tu bila aku bagi tahu solution, bukanlah nak kata this is the best solution, it's just that we try to help that friend. Dia orang murung pula. Aku macam dia yang macam touching macam kau tak tahu ni. Ada macam ramai tu. Oh my god, kau tak tahu perasaan aku yang hadap. Bukan. Dia sebenarnya jawapan dia macam ni je. Sometimes in life, benda yang buat kita stress kan, struggle sampai satu tahap kita rasa macam nak meletup kan. Tapi sebenarnya ini aku learn from my experience lah. Sebab dulu aku jenis nak buat, lepas tu bila benda tu tak jadi aku marah. But bila lama-lama aku let the time make the process, aku macam kalau benda yang sial, boleh aku cakap kalau benda yang sial yang jadi hari tu tak jadi, mungkin the rainbow today tak ada. Because in life after every storm comes a rainbow. Sebab tu aku macam sedar kita sebenarnya tak boleh merungut. Sebab kadang-kadang benda yang susah tu adalah untuk benda yang senang akan datang. Betul. Tapi kita kena merungut dulu. Baru kita sedar. Tak ada orang merungut dan dia tak sedar benda tu. Dia don't see the rainbow. Even though bila dah merungut rainbow dah datang. Rainbow dah datang lah. Lepas lah rainbow ni. Dia nak panjang lagi rainbow. Apalah ada rainbow pula kat sini. Ada. Tapi I have to agree with Hakim because when he mentioned that kan, it's still related to the 90s juga. Apa dia boleh cerita? Yeah. Circle back, it's the same thing at the end of the day tau. Because aku pernah lalui satu fasa yang aku rasa sebelum podcast ni kita dah pernah cerita yang macam benda tu tak cool untuk aku lah. And then now aku in the state of bersyukur because I seen the rainbow. You know like mungkin kalau then yang the best part bila kau dah nampak rainbow tu, dah nampak matahari pun dah keluar balik, kau akan rasa macam reflect dia adalah dia actually kesedaran. Kau akan bersyukur kenapa kesalahan yang lama tu jadi. Baik tu I dodge a bullet. I dodge a huge ass bullet. It's kind of like apa yang kau struggle tu dekat sini lah sekarang kau. Interesting. Sebab kalau
Tak nak cerita pasal macam aku punya isu. Aku rasa pop punya isu lagi. Sebab the problem is I'm the sole provider of the family. I'm the only guy in the family. So diorang memang harapkan arwah ayah aku je yang kerja dulu. Mak aku memang arwah ayah aku tak bagi dia kerja. So aku, the thing yang aku buat, aku ambil kerja lagi. Sebab it's a struggle for like 2 years sebelum aku masuk diploma. 2 years tu aku rasa macam just push lah. Sebab dekat situ 5 hari tu, masa member aku ambil tu, dia cakap, kau ni bodoh ke? Cakap tak ada, asal aku tak cakap kat mak kau member kau? Alah tak apa, tidur. Kau tahu tak kat sini semua ada orang tak betul tu man. Baru habis belajar kan, baru habis sekolah, mana tahu. Tidur hari pertama tak ada apa-apa, hari kedua tak ada apa-apa. Ada orang gila tu pegang pisau, anytime dia sulang kau. Tak tahu kan. Sebab lepas dia cerita tu baru rasa cuak kan. So benda macam ni kau janganlah macam apa ni, nampak kau macam dah give up lah. Masa kau tidur tu, apa yang kau fikir kan? Aku fikir duit aku dah tak ada, esok aku nak pergi kerja. Like you just like decide tidur betul-betul kat atas jalan ke dekat bas punya besi, bus stop lah. Bas punya besi. Sebab time tu dah macam rasa macam sedih lah, nak nangis pun ada kat time tu. Of course lah. Macam nak balik ni. Train time tu RM2.10 tau nak balik Bukit Jalil tau. Tak ada RM2.10 tu. RM2.10 tak ada. Damn. Habis. Sebab terfikir pasal diorang semua yang adik nak beli ni untuk member lah, hadiah untuk hari guru lah. So macam bagi macam duit tak cukup ni. Hari tu lah, yang bulan ketiga kerja tu. Family kau tahu cerita ni? Tak tahu. Ini lah bagus share experience tau. Kita boleh belajar bersyukur. Sebab kita macam sedap, weh dia ni bapa aku bersyukur gila. Sampai member aku datang, kau ni bodoh ke apa? Janganlah buat macam ni. Kalau kau rasa benda ni macam hopeless untuk kau, apply lah something. Sebab duit ni semua memang kau bagi habis juga. So aku buat double work. Aku buat double work. Aku buat 7E. 7E. 7E time tu aku ada duit sikit. Tapi for 2 years lah. For 2 years balance sikit, baru dapat diploma. Time tu kakak aku dah belajar. So time tu dah ni lah. Do you find that time is aku tanya kau soalan ni, masa that time, is that struggle for you? Or is you don't think that was a struggle? That was a struggle, man. Because kita muda, kita nak macam-macam tau. Keinginan tu banyak. Dulu ada Planet Hollywood tau. Sekarang tak ada Planet Hollywood. Dulu apa? Planet Hollywood. Depan PV kan ada Planet Hollywood tu. Tempat chill lah. Tapi aku tengok je masa kau tengok RM2.10 Planet Hollywood. Tak ada RM2.10, tak ada kan masalahnya. So tengoklah orang ni semua, alah time tu muda nak awet semua kat Planet Hollywood, semua cun-cun kan. Tengok je kat luar dengan baju yang bau haprak tu. Aku baru nak tanya soalan ni tadi, tapi dah tak apa, just teruskan. So member aku cakap kalau macam ni kau nak kena cari duit lebih lagi, kau tengah muda tau. Yang member aku tu nama dia Awi. Dia semua poyo. Okay. Nama dia Awi, tapi tak tahu nama bertukar-tukar tahu apa. Dia umur 29. Time tu aku baru habis SPM kan. Dia cakap kau jangan jadi bodoh macam ni. Kalau kau nak nak provide, nak ada duit lebih sikit, kau biar susah sekarang. Kau tengah muda. Kau tengah Tengah ada tenaga. Kau nak tidur mana-mana pun kau rasa tak apa-apa. Lepas aku cerita pun kau tu baru fikir, baru cuak semua kan. Macam okey. Tapi tu aku tak rasa masa aku kerja lebih tu, aku tak rasa struggle. But macam okay, aku ada aim. So aku make sure yang mindset aku okay, aku dah dapat duit lebih. So tak terfikir. For me kan, the word struggle is for those orang yang tak jumpa the path. Sebab we all agree kat sini yang struggle tu jadi tak ada bila sesuatu benda tu kita buat, kita fikir pasal target kita. Kita macam dah tak ingat dah pasal penat dia. Kita fikir apa yang kita nak tu je kan. Sama macam Pak lah. So aku rasa itu kot orang punya struggle yang Gen Z sekarang. Diorang tak tahu nak buat apa dalam life diorang. The circle back. So diorang kena ada aim. Diorang kena ada target lah in life. You have to put your target lah. So, macam sekarang ni pun kita nak sampai ujung rancangan kita. Lepas apa yang kita di-educate dengan engkau Kim, Gen Z, aku fikir balik, we all face the same thing but in different scenario. Yes. Ada orang asyik berdebat tentang kau punya zaman ni apa senang zaman aku lagi susah. Tu
generation seterusnya zaman aku lagi susah. Dia jadi macam tu. Dia dah jadi, bila kita bincang sekarang ni, hari ni, benda tu no such thing lah. There's no such thing. It depends on dia God's plan lah actually. God's plan. You tak boleh cakap aku lagi susah daripada kau sebab perjalanan Aku hidup lahir dia daripada kau dulu dia tak boleh cakap macam tu sebab perjalanan hidup dia dengan perjalanan hidup dia ni, perjalanan hidup orang A dengan perjalanan hidup orang B ni, dua-dua perjalanan ni Tuhan yang bagi. Betul. So tak boleh nak cakap susah senang sebab lain orang lain level of mental stress kan. Macam kau Kim, kita nak habis podcast kita. Aku nak kau tengok dekat kamera tu, just cakap dekat orang, kau pun dah followers ada, followers semua, peminat semua ada kan? Ada. So kalau boleh aku nak kau cakap dekat depan kamera about struggle. Doesn't mean about struggle in the music industry, but in general, apa yang kau boleh sampaikan dekat orang yang mendengar ni? Alright, so kepada luar sana yang rasa anda struggle dengan life korang, tak kisahlah dari orang yang tengah sekolah ke, orang yang tengah kerja ke, atau orang yang dah ada cucu ke, masing-masing ada struggle masing-masing. At the end of the day, it's how you bawa you punya masalah tu, how you solve your problem. You just kena take it easy in life, kena banyak muhasabah diri, you kena banyak tengok cermin lah, kena banyak tengok cermin, and stop salahkan orang, tanya balik diri you apa yang you nak, and set your goals and chase your dreams lah. Itu je in life, simple. Thank you for sunshine. And don't look back. Thank you for And don't look back. Yes. Apa yang dah jadi, it's a history. Apa yang akan datang is a future. Present, future. Masa akan datang future, tapi today is present. Yeah. Always a present every day. There's something surprising kan. Bak kata Oasis, don't look back in anger. Okay guys, thanks sangat korang lepak dengan kita orang, dengar kita orang sembang sampai penghujung rancangan. And don't forget to subscribe, like kita orang. And Kim, thank you join. Thank you guys. Thank you sebab jumpa Hakim hari ni. Follow dia. Member dah ramai dah. Apa pun Sekejap, aku dah soalan. Hakim Khan. Hakim Khan. So Mas Khan tu ada relate apa-apa? Tak, member je. Alright guys, thank you for watching and listening. Sekarang pun nak tanya